Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Selamat datang ke Tazkirah Bulanan edisi khas Pertanian Membentuk Jiwa Rohani, Anjuran Sekretariat Kerohanian dan Perpaduan, Kolej 13, sesi 2020-2021. Jadi pertanian membentuk jiwa rohani ini, unsur kerohanian dan perpaduan merupakan elemen yang diterapkan oleh seluruh masyarakat, terutama kepada mahasiswa demi mewujudkan generasi muda yang berkualiti, yang merupakan tonggak utama dan harapan negara kita pada masa akan datang. Jadi saya tidak ingin mengucap panjang, kita faham bahawa kita Malaysia ini lebih banyak bergantung kepada sektor ekonomi yang bersifat perindustrian, dan baru kita faham bahawa dengan keadaan manusia yang begitu ramai di dunia ini, hampir 70 dan lebih 70 bilion, maka food security ataupun keselamatan makanan menjadi unsur yang penting, dan UPM mengambil langkah proaktif mewajibkan semua mahasiswanya bukan saja mengenali ataupun cemerlang dari segi akademik dalam bidang masing-masing, malah juga cemerlang dalam bidang sahsiah, tanggungjawab dan juga mengenali pertanian. Oleh itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Tazkirah Bulanan edisi khas Pertanian Membentuk Jiwa Rohani ini. Tajuk Tazkirah Bulanan edisi khas kali ini adalah Pertanian Membentuk Jiwa Rohani. Sesungguhnya, bila kita sebut mengenai pertanian itu sendiri, skop yang dibawa adalah amat luas. Impaknya merangkumi aspek ekonomi, pendidikan, sosial, kerohanian dan banyak lagi. Namun, pada kali ini kita fokuskan pertanian dan berkaitannya dengan kerohanian. Ini supaya kita dapat memupuk minat terhadap pertanian sekaligus mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan pertanian, insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan, jika diperhatikan dalam perspektif Islam, terdapat banyak ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menyebut serta mengaitkannya dengan tanaman yang pelbagai. Pertanian merupakan salah satu jalan menjana pendapatan yang utama yang dikenakan padanya zakat. Ianya juga satu aktiviti yang dikira di dalam Islam sebagai pengimarahan bumi, yang mana merupakan tugas manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Bagi umat Islam, bidang pertanian adalah antara cara mudah bagi mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selain menerima manfaat atau pendapatan halal daripada hasil jualan keluaran pertanian. Sebagai seorang insan di dunia ini, kita hendaklah bersifat profesional dengan sikap rajin, proaktif, produktif, aktif dan dinamik. Bagi saya, kini sudah sampai masanya kita gerakkan pertanian ini dalam skop yang lebih besar yang boleh membawa kepada perubahan sama ada pada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Pertanian akan lebih membuatkan seseorang itu memahami hakikat sebenar tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada kekuasaannya. Perkara ini juga berkait rapat dengan ayat Al-Quran mengenai persoalan daripada Allah kepada hamba-hambanya berkaitan dengan tanaman yang telah mereka tanam, iaitu dalam surah Al-Waqi'ah ayat 63 dan 64. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Firman Allah, maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Hadirin dan hadirat sekalian, bercakap mengenai pendapat saya berkenaan aspek pertanian membentuk jiwa rohani ini, pasti ramai yang tertanya-tanya apakah kaitan Tazkirah Bulanan edisi khas pada malam ini dengan projek Tani Lestari Kolej 13. Jadinya di sini, di kesempatan ini saya ingin menerangkan beberapa maklumat mengenai usaha pihak Kolej 13 dalam mengimarahkan semangat melestarikan pertanian dalam kalangan mahasiswa Kolej 13 Universiti Malaysia. Jadinya, berdasarkan slide tangan yang kita sama-sama lihat ini, projek Tani Lestari Kolej 13 ini adalah salah satu inisiatif atau kita boleh kira salah satu pendekatan yang sangat relevan dalam membentuk mahasiswa dan mahasiswi yang cemerlang dalam bidang pertanian dunia dan akhirat.
Okey, jadinya berdasarkan start yang pertama ini mengenai pengenalan projek Tani Lestari Kolej 13. Untuk maklumat semua, projek ini merupakan projek dalam jangka masa panjang dan berkala yang merangkumi pelbagai jenis tanaman di 5 zon yang berbeza di Kolej 13. Okey, 5 zon tersebut adalah di dataran Phoenix, lebih dikenali sebagai Pusat Lestari Kolej 13. Selepas itu di belakang blok A hingga blok F dikenali sebagai Dusun Ketetin. Seterusnya di sekitar pejabat Kolej 13 iaitu dikenali sebagai Anjung Hijau. Diikuti dengan Laman Syurgawi yang berada di sebelah Surau Orient. Dan akhir sekali tidak lupa juga di hadapan blok Y yang dikenali sebagai Hamparan Tani. Untuk pengetahuan semua, projek ini mempunyai moto yang tersendiri iaitu Agriculture for Future. Dan projek ini melibatkan pelbagai pihak dalam komuniti Kolej 13 itu sendiri. Dari bahagian pihak pengurusan, barisan fellow, koordinator setiap zon, majlis perwakilan kolej dan juga ia akan melibatkan sebagai penglibatan dari pelajar IKTA dan Kolej 13. Jadinya kita bergerak ke slide seterusnya. Mesti ramai yang tertanya-tanya, apakah aktiviti yang kami lakukan? Jadinya dalam projek ini semestinya kami bersama-sama menanam pelbagai jenis tanaman. Selepas tu kami membuat jadual tugasan bagi memastikan segala tanaman sentiasa dipantau dan dijaga dari semasa ke semasa. Ianya lebih menarik lagi kerana setiap zon mempunyai keunikan tema ataupun sistem yang berbeza-beza yang kami sedang dan akan melaksanakan dari semasa ke semasa. Contoh di kawasan dataran Phoenix, kami menggunakan sistem Unity Gardening Farming UGD untuk menanam pelbagai jenis sayuran atau tanaman yang lain. Seterusnya kalau kita boleh lihat, kita juga ada pusat pemprosesan baja kompos untuk daun-daun kering atau sayur-sayuran yang sudah rosak atau layu. Jadinya inisiatif ini sedikit sebanyak dapat membantu kita mengurangkan aktiviti-aktiviti pembakaran secara terbuka sekaligus melestarikan pertanian di sekitar kolej kediaman kita. Jadinya kita bergerak lagi ke slide seterusnya. Okey, justeru di kesempatan ini saya ingin mengajak para hadirat rakan-rakan saya yang ada pada malam ini untuk kita sama-sama menyertai dan bekerjasama dalam projek ini. Bagi mengikuti perkembangan projek ini, kalian dialu-alukan untuk mengikuti kami di Facebook, Instagram dan YouTube Kolej 13. Terima kasih. Oleh itu, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, saya kira selepas penerangan ringkas mengenai informasi mengenai program projek Tani Lestari Kolej 13 ini, saya kira melalui usaha-usaha sebegini dapatlah kita sebagai seorang Muslim memberikan manfaat dan faedah kepada manusia yang lain, termasuklah haiwan dan alam sekitar. Juga ingin saya tekankan sekali lagi, individu yang menanam pokok atau tumbuhan akan tetap mendapat pahala sama ada pokok yang ditanam itu berbuah ataupun tidak kerana melihat kepada segala niat baik, usaha dan tawakal yang tinggi kepada Allah. Saya ingin tekankan bahawa pekerjaan sebagai petani bukanlah suatu pekerjaan yang hina atau rendah tetapi amat mulia di sisi Allah kerana ganjaran pahala sedekah akan diperolehi selagi mana tanaman tersebut masih hidup atau dimanfaatkan oleh orang lain. Kenyataan ini boleh kita kaitkan bersama-sama dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yarza'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi sadaqah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim yang menanam sesuatu tanaman yang berbuah lalu dimakan oleh burung atau manusia atau binatang melainkan ia akan mendapat pahala sedekah baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ashraf bin Muhammad Hafiz, pengerusi majlis pada malam ini, yang berbahagia Profesor Madya Dr. College ke-13 UPM, yang berusaha Puan Siti Noriza Samad, pengurus College ke-13, yang berusaha Dr. Muhammad Firdaus bin Ismail, Ketua Fellow College ke-13. Bertanya berkenaan dengan botani kepada Dr. Muhammad Firdaus. Lazimah Yusuf, pengarah program projek Tani Lestari, yang banyak memberitahu saya untuk yang tazkiyah kedua. Kemudian saudara Muhammad Yusri Firdaus sebagai timbalan pengarah. Kemudian para penonton yang saya terima kasih kepada Universiti Putra Malaysia yang menjemput saya untuk memberi tazkirah, insya-Allah tazkirah pendek je, untuk diri saya dan khususnya kepada student yang mengambil kursus pertanian. Alhamdulillah yang memberi kita mengisi peran makan sebuah negara. Penduduk. Kalau kita mau negara pada sebuah yang bertamadunlah negara itu, negara majulah, negara maju, mestilah negara itu mengeluarkan yang di itu negara maju yang didefinisikan oleh Ibn Khaldun. Sebab itu negara kita hari ini belum dinamakan negara maju atau negara bertamadun kerana kita belum lagi mengeluarkan makanan yang cukup untuk penduduk negara kita, dan kita banyak bergantung kepada negara lain. Sebab itu anak-anak mempunyai peranan yang besar untuk menyediakan, maksudnya mengeluarkan makanan, berusahalah maksudnya, kerana yang memberikan rezeki itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertanian itu boleh membentuk jiwa rohani. Jiwa rohani itu ialah berkenaan dengan iman, iman, takwa dan akidah. Iaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, mencipta alam ini termasuk kita, mencipta langit-langit dan bumi, dan di bumi itu ada kita, ada tumbuhan, ada binatang, dan kitalah sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah oleh Allah untuk mentadbir bumi.
Tak jadi. Jika kita perhatikan di dalam Al-Quran terdapat 101 ayat yang berkenaan dengan pokok, berkenaan dengan tanaman, pertanian, iaitu secara botani sahaja sebanyak 25 ayat, dan yang digabungkan dengan geologi. Geologi itu maksudnya tanah yang kita pijak ini yang kepada kerak bumi yang tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Sebanyak 76 ayat yang menjadikan 101 ayat. Dan semua ayat-ayat itu dihubungkan dengan akidah. Kalau kita perhatikan dalam jadual ini, maknanya semua rukun iman itu maksudnya dalam akhir ataupun di tengah ayat atau di permulaan ayat mesti digabungkan dengan akidah beriman kepada rukun-rukun iman. Boleh kita tengok bidang bertani ini luas, dan yang anak-anak ambil itu bidang pertanian sahaja. Perhutanan pun masuk juga. Saya pun kurang mahir lah dalam bidang pertanian ini, petani. Cuma tajuk PhD yang saya buat itu ialah botani dan geologi dalam Quran. Pertanian suatu sedekah yang disebut dalam hadis yang telah dibaca oleh Nur Zulhijjah. Nur Zulhijjah tadi. Ini hadis ni dah dijelaskan dan diterangkan. Ma min muslimin yaghrisu ursan aw yazra'u zar'an wa ya'kulu minhu tayrun wa la insanun illa kana lahu bihi sadaqah. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari, nombor hadis 2320 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim 1553 ataupun disebut sebagai Rawahu Syaikhan, dua orang Syekh Bukhari dan Muslim. Sesiapa sahaja orang Muslim, orang beriman yang membajak, yang menanam pokok dan buah itu dimakan pula oleh burung, dan kalau tidak buah pun daun pun dimakan, dimakan oleh manusia dan juga binatang. Wa yaqulu minhu tayrun, tayrun itu burung, wala insanun dan tidak juga manusia, illa kecuali kana lahu bi sadaqah, kecuali baginya sedekah. Tak kira makanan itu sama ada dibeli atau diambil begitu saja ataupun dicuri, juga tuan dia yang menanam itu mendapat pahala. Dikira sebagai sedekah yang mendapat pahala di akhirat nanti. Kita tengok dalam Quran, ayat-ayat Quran itu menceritakan tentang bahawa pokok itu berpasangan, seperti juga manusia, yang boleh kita tengok dalam surah Yasin yang sentiasa kita baca. Ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah yang menjadikan berpasang-pasangan semua benda. Semua benda berpasang-pasangan. Mimma tunbitul ard, disebut mula-mula sekali ialah tumbuhan yang tumbuh daripada bumi. Wa min anfusihim, dan juga diri kamu, manusia lah, diri mereka tu manusia, kita lah, berpasang-pasangan dan lelaki dan perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan apa yang kamu tidak tahu. Sebenarnya banyak lagi benda lain di dunia ini semuanya adalah berpasang-pasangan.
Kalau kita tengok grafik just positif negatif pun itu pun berpasang-pasangan juga. Ni semua tahulah ni, semua dah belajar ni. Yang apa sistem pembiakan dalam tumbuh-tumbuhan. Saya tak perlu hurailah sebab anak-anak student lebih mahir daripada saya lah. Sebab saya dalam bidang agama. Yang kedua, kita tengok proses fotosintesis yang ada dalam Quran. Cuma saya ambil satu-satu je lah, tak boleh ambil banyak. Mandangkan masa yang terhad ini. Kita tengok surah Yasin juga. Surah Yasin ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Allazi itu Allah, Allah yang menjadikan, telah menjadikan kepada kamu, untuk kamu pokok akhdari nara. Akhdar itu hijau, hijau itu ialah adalah tenaga, nara itu tenaga. Faiza antum minhu tuqidun, yang kamu boleh nyalakan daripada dalam proses fotosintesis. Dia ada pokok hijau tadi yang disebut akhdar itu, klorofil. Hari dan perlukan air untuk dia menghasilkan karbon itu karbohidrat, makanan untuk diri dan untuk manusia serta binatang. Kemudian seterusnya kita tengok DNA disebut dalam surah Al-An'am ayat 99. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi nabata kulli syai' wa akhrajna minhu khadiran wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah jannatin min a'nabin waz-zaytuna war-rumman mushtabihan wa ghayra mutashabih. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Kalau kita tengok ayat ni, kita tengok wahuwal lazi, dialah Allah yang menurunkan daripada arah langit air hujan ni. Wa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Allah keluarkan, nana tu Allah, kami Allah, dia bahasakan diri dia dengan nahnu untuk membesarkan dia. Maka lalu kami mengeluarkan dengan air hujan itu nabata kulli syai', DNA dia sebut DNA. Fa akhrajna minhu, dan kami keluarkan pula daripada DNA itu ialah khadiran, klorofil. Nukhriju minhu habba, yang kami keluarkan daripada klorofil itu ialah habban. Habban itu ialah bijirin, monokot, monokot. Habban mutarakibah, yang tersusun-susun. Banyak kalau tengok biji padi, gandum, bijirin itu banyak kan, tersusun-susun. Dan begitu juga daripada klorofil itu Allah keluarkan daripada pokok tamar, nah min tal'iha qinwanun daniyah, keluarnya dia punya tandan yang dekat, maksudnya kita boleh petik dia, dan daripada tandan dia itu jannatin min a'nab, begitu juga kebun-kebun daripada anggur. A'nab itu inab, anggur. Zaitun, buah zaitun, pokok zaitun, buah zaitun, rumman dan delima. Mushtabihan wa ghayra mutasyabih, dan semua itu pelbagai jenis. Bukan satu jenis, pelbagai jenis. Delima banyak jenis, nakhlun pun banyak jenis. Kalau anak-anak belajar memang tak payah ceritalah pada anak-anak student semua, kerana
anak-anak lebih arif lah bagaimana kepelbagaian tanaman dan buah-buahan tersebut. Seterusnya Allah perintahkan supaya unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Kalau dalam ayat lain dia sebut wa atu haqqahu yauma hasadih, yang disebut oleh Zulhijjah tadi, hendaklah keluarkan zakat daripada pokok buah tadi. Ayat ini disebut sebagai lihatlah kepada buahnya apabila dia berbuah dan masak. Ini disebut dalam Said Qutb mentafsirkan ayat ini. Dalam ayat ini Allah tonjolkan aspek keindahan dan kesenangan, iaitu untuk jiwa kita. Kita menjadi tenang apabila kita melihat pokok yang kita tanam itu berbuah daripada putik yang tak ada isi, kemudian berisi, kemudian masak. Semua itu inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Maksudnya bila kita tanam pokok itu boleh menambahkan keimanan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tidak mampu untuk untuk menumbuhkan pokok, kita tak mampu untuk menumbuhkan dan menjadikan pokok itu berbuah, kita tidak mampu. Hanya Allah saja yang mampu melakukannya, kerana itu adalah af'alullah, bukan af'alul ibad ataupun perbuatan manusia. Kita hanya berusaha untuk menanam dan berusaha bagaimana untuk menjadikan tanaman kita itu yang terbaik untuk mengeluarkan hasil yang terbaik. Dan semuanya ditentukan oleh Allah, kita tawakal sahaja. Seterusnya, ini DNA tumbuhan. Tanaman yang seterusnya ialah tanaman lebih subur di kawasan tanah tinggi. Kita tengok ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabil فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Perumpamaan, Allah buat perumpamaan orang-orang yang bersedekah, membelanjakan harta mereka untuk mencari keredaan Allah dan untuk meletakkan jiwa mereka. Kamathali jannatin birabwatin, seumpama kebun di tanah tinggi. Rabuah itu ialah tanah tinggi, maksudnya tanam di bukit-bukit lah, di tanah tinggi. Asabaha wabilun, yang ditimpa, yang disirami oleh hujan yang lebat. Wabil itu hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha di'fain, pokok itu boleh mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Fa'illam yusibha wabilun fatal, sekiranya pokok itu tidak disirami dengan hujan yang lebat, maka cukuplah dengan hujan gerimis. Kalau pokok itu berada di tanah tinggi, hujan sikit-sikit gerimis pun sudah cukup. Wallahu bima ta'maluna basir. Dalam ayat ini Allah menyatakan kepada kita, semuanya yang terlibat dengan pertanian itu subur di tanah tinggi, kawasan tanah tinggi. Sebab tu kita tengok di Cameron tu subur tanaman dia. Bila kita beli, kita balik nak balik tanam kat rumah kita, tak hidup. Rumah kita panas, cuaca tak sesuai. Jadi dalam ayat ini Allah ajar kita bagaimana untuk bertani ataupun menanam pokok lah untuk hasil yang lebih banyak. Seterusnya, yang kelima, pokok yang menerima air hujan lebih cepat membesar daripada pokok yang diairi dengan air yang ada di bumi. Dalam surah Al-Hajj ayat 5, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij.
Wa taral arda, kamu lihat ya, manusia kamu lihat bumi maksudnya tanah ni, tanah yang kering kontang. Apabila kami turunkan air hujan ya ke atasnya, maka ahtazzat wa rabat, dia bergerak dan subur dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Seterusnya pokok juga bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, semua benda yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah, sujud dan bertasbih, termasuklah langit-langit dan bumi dan apa yang ada di dan bumi. Dalam ayat surah Ar-Rahman ayat 6, kita boleh tengok wan najmu, dan najmu di situ ialah bintang ya. Syajar itu pokok, kedua-duanya sujud. Najm bintang itu, kalau kita tengok matahari ya, matahari itu adalah bintang yang paling dekat dengan bumi, yang memberikan tenaga dalam proses bersama ya, bintang itu sama pokok, kedua-duanya sujud. Kemudian dalam surah Al-Hajj, Billahi minasyaitanir rajim, alam tara anna bil qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab wa man lahu min mukrim innallaha ya'lamu ma yasha'. Apakah kamu tidak lihat ya? Apakah kamu tidak perhatikan? Apakah kamu tidak buat kajian bahawa sesungguhnya sujud kepada Allah semua benda yang ada di langit-langit dan di bumi. Samawat itu banyak langit lah, sebab langit itu 7 lapis ya. Wa ma fil ardi, begitu juga yang ada di bumi ya. Wasyamsu, begitu juga dengan matahari sujud, wal qamaru, bulan juga sujud, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung ganang, wasyajaru, pokok, sini ada pokok lagi, wad dawab, dan binatang ataupun hidupan yang merayap di bumi, wa katsirun minan nas, dan banyak manusia, sebahagian manusia yang sujud kepada Allah. Lain yang terbakar semuanya sujud kepada Allah. Yang semua sujud. Tapi manusia tidak semua. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, dan banyak juga di kalangan manusia itu Allah tentukan akan mendapat kepada Allah, tidak sujud kepada Allah. Lahu min mukrim, siapa yang dihina oleh Allah tidak akan dapat kemuliaan. Allah yahdimu masya, Allah buat. Seterusnya, para hadirin hadirat sekalian, kita tengok dalam Quran juga menjelaskan pengkelasan pokok. Dalam ayat surah Al-An'am 95, pengkelasan pokok berasaskan kepada habbu ialah bijirin ya, dalam ialah monaqat, wan nawa itu ialah ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah faniqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa minal hayy dzalikumullah menumbuh bijirin tu, membelah bijirin tu untuk menumbuhkan pokok, bijirin dan juga biji buah lah, biji buah yang
itu Allah lah yang membelah dan tumbuh pokok itu. Yukhrijul hayya minal mayyiti, dikeluarkan yang hidup dari yang mati. Pokok kalau kita tengok biji jirin tu, biji jirin tu yang apa? Ortodoks apa? Ortodoks ya. Macam biji padi, biji gandum, kita boleh keringkan dia berapa peratus? Sehingga berapa peratus ya anak-anak? Sudah pun lupa. Berapa peratus boleh dikeringkan, dipanaskan, simpan sehingga beberapa tahun. Tengok ada biji gandum Mamia Firaun di apa tu, di Mesir, di piramid itu, dalam kubur dia itu, biji gandum ya yang beribu tahun, dan diambil biji gandum itu dan di apa tu, dikenakan air, kemudian pokok itu tumbuh. Itulah yang disebut sebagai yukhrijul hayya minal mayyiti, dikeluarkan yang hidup dari yang mati. Seolah-olah pokok itu, bijirin itu sudah mati, kering. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan dialah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Zalikumullah, itulah Allah, itulah Allah. Fa anna tufakun, mengapa kamu masih berpaling, maksudnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Ustazah nak buat kesimpulan di sini. Kalau kita perhatikan negara yang disebut dalam Quran, negara yang maju ya, disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu negeri Sabak ya. Negeri Sabak itu ialah sebuah negeri di Yaman ya, di Saudi. Yaman ini ataupun Sabak ini adalah sebuah negara yang aman, yang aman damai, makmur, dan disifatkan negeri yang Yaman itu ataupun Sabak itu adalah disebut dalam Quran, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min dzalika jazainahum bima jazi illal kafur. Dalam bahawa Sabak itu sebuah negeri yang tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jannatani yang mempunyai dua kebun daripada kanan dan kiri. Ada negeri itu sebelah kanan dan kirinya ada bukit, ada tanah tinggi, kebun yang ditanam dengan pelbagai jenis tanaman. Allah kata kulu min rizqi rabbikum, maka makanlah rezeki yang Allah kurniakan kepada kamu. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabb, Allah memberi keampunan kepada rakyatnya. Wa a'radu fa arsalna alaihim sailal arim, lalu mereka ingkar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah hantarkan banjir yang besar sehingga meruntuhkan empangan yang dibina oleh datuk nenek moyang mereka untuk pertanian dan juga untuk kegunaan manusia lah. Wa baddalnahum bi jannatayhim, lalu Allah gantikan bumi yang subur tadi dengan dua kebun, yang kebun itu mempunyai pokok yang makanannya adalah buahnya adalah buah yang pahit ya. Buah yang pahit, wa syai'in min sidrin qalil, dan ada pokok bidara, dan ada pokok yang buahnya jarang-jarang. Zalika jazainahum bima kafaru, yang demikian itu kerana kami hendak membalas mereka kerana kekufuran mereka. Wahal nujazi illal kafur, kami tidak membalas satu kaum itu kecuali kerana mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu
untuk menjamin bahawa negara ini aman, damai, tumbuh pokok yang mengeluarkan hasil buah yang banyak, perlu kepada penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, dan kalau kita perhatikan dalam syurga pun Allah nyatakan antara makanannya ialah buah-buahan banyak. Kalau kita tengok surah apa tadi, surah Waqiah tu kalau as-sabiqun as-sabiqun itu yang penghuni syurga itu ada dua kan, as-sabiqun dengan ashabul yamin, dua kelas yang berbeza, kasta yang berbeza. Tapi apalah, dua-duanya masuk syurga, tapi untuk cerita pada anak-anak bahawa as-sabiqun itu dibekalkan dengan buah yang terpilih, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah yang terpilih. Dan kalau apa tu ashabul yamin, ahli syurga juga tapi buahnya buah apa? Wa fakihatin katsiratin, buah-buahan yang banyak. Maksudnya kelas buah itu ada kelasnya. Ni grade A, ini grade B, ini grade C anak-anak tentu lebih arif lah Maksudnya kalau masuk syurga, sabiqun itu dia akan makan buah yang terpilih, grade A lah. Dan kalau ashabul yamin itu makan buah juga, buah yang banyak yang tidak putus-putus, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak dihalang, tak terhalang. Tapi apapun kita ini disifatkan dalam Quran, sabiqun itu ialah sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ramai yang sabiqun itu orang dulu-dululah. Yang terakhir kita ini sikit saja. Dan kita ni kalau boleh ashabul yamin pun tak apalah boleh masuk syurga. Syurga pun dah cukup dah. Maknanya kita terhindar daripada azab neraka Allah SWT yang disebutkan dalam surah itu, iaitu ashabul shimal, iaitu puak kiri itu juga ada buah buah yang diberi ialah zakum, buah zakum. Buah yang berduri, yang pahit, yang bila masuk dalam perut boleh melukakan perut dan menghancurkan usus-usus. Kita minta jauhlah daripada menjadi penghuni neraka. Dan Ustazah rasa masa dah cukup dah banyak dah ni. Dah tengah malam dah ni, pukul 10 lebih dah. Ustazah rasa itu saja yang boleh Ustazah kongsi. Dan sebelum tu Ustazah ingat satu ayat yang wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak gugur sehelai daun ke bumi kecuali dalam pengetahuan Allah. Kita tengok Allah banyak daun yang gugur. Dan kenapa Allah sebut begitu? Daun, sehelai daun gugur pun dalam pengetahuan Allah. Kerana bila kita belajar pertanian, belajar bertani, maka kita tahu pentingnya daun yang hijau itu untuk proses fotosintesis untuk membuat makanan untuk kelangsungan hidup manusia dan juga binatang. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsi, dan saya minta maaf banyaklah kalau tidak mencapai tidak mencapai apa yang dikehendaki, yang maksudnya hasrat AJK lah, AJK Persatuan ni. Dan saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.